أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا صدق الله العظيم. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada halaman yang ke-40. Satu ayat daripada halaman ini untuk sama-sama kita menyambung kepada bagaimana Allah memberi semangat kepada para sahabat, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila sudah berada di Madinah pada tahun sekitar 2 Hijrah itu untuk berjuang di medan perang dengan sama-sama menginfakkan, memberikan qardan hasanah, pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadil Safas sihat ya? Saya alhamdulillah. Macam mana Safas? Raya. Suasana raya kita? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita doakan yang terbaik ya. Yang dah lepas tu terbaik, yang akan datang pun terbaiklah Betul, juga Ustaz ya. Dan kita ucapkan terima kasih pada Guru Istiqamah ya, terus raya-raya Raya-raya pun bersama juga. raya-raya kan? bersama di Subhanallah, bulan Syawal ini. Alhamdulillah. Dan kita dah mungkin kerana kumpulan Istiqamah dah belajar Syawal bukan bulan raya Ustaz. Ya. Raya tu satu hari je, Subhanallah. itu adalah bulan haji ya. Allah Akbar. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Jadi sudah pun membuat persediaan untuk korban ataupun ada yang sudah pun mengumpul duit Ustaz ni, mendaftar ikut kursus haji untuk menunaikan rukun Islam yang kelima yang kita doakan dimudahkan urusan oleh Allah Amin, 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 ya Subhanahu Wa Taala. Kita pada hari ini berada pada halaman 40 Ustaz. Ya. Kita nak sama-sama membaca ayat 246. Kita mulakan dulu dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan keberkatan kebaikan dengan sesi kita pada hari ini mendalami ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi ayat 246, iaitu ayat yang menduduki tempat di atas itu Ustaz ya. Blok yang pertama, permintaan Bani Israel kepada Nabi Samuel. Samui ke Samuel? Samuel. Dan keengganan mereka berperang. Jadi mari sama-sama kita lihat apa kaitan dengan kita pada waktu ini, apa hidayah pelajaran untuk diambil perhatian bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi. Kita membacanya. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, selamat Hari Raya. Moga-moga terus dikurniakan kesihatan, kebaikan, kebahagiaan, keceriaan. Inilah saat dan masa ketikanya untuk kita sama-sama saling bermaaf-maafan, mengambil semangat fitrah Safas, Ya. setelah berlalunya Ramadan kan? Al-Mubarak. Berlalunya tu. Okey. Tak apalah tu. Boleh ya? Okey. Sambung sikit nanti boleh. Sikit lagi. Kembali kepada fitrah. Sebab itulah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita sepanjang Ramadan yang telah berlalu, dan yang paling mustahak moga-moga berlalu Ramadan, berlalu juga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat pada hari ini, atau kalau kita melihat halaman yang ke-40 ni Ustaz Fas kan, dia memang elok-elok je 3 bahagian 3 bahagian. dan menandakan bahawa satu ayat tu panjang. Nampak 3 bahagian menandakan satu ayat tu panjang. Jadi memang tak akan sampai satu nafas lah
Kalau saya lah. Ustaz T mungkin Tia. sampai. Panjang ni kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Subhanallah. Jadi kita nak baca ayat yang ke-246. Dan insya-Allah kita nak baca permulaan ini dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. Kita baca terus Afan satu ayat kan. Okey. Ibu ayah sekalian, mari kita sama-sama baca ayat 246. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-246, sekitar 6 baris Ustaz ya, agak panjang. Jadi mari kita tengok dahulu bahagian yang pertama sekitar 2 baris bila Allah mengingatkan ya kesinambungan daripada ayat 244 245 bahawa pada zaman dahulu Ustaz ya, Bani Israel mereka diseru untuk berperang. Ya, salah satu daripada perjuangan mereka untuk pergi ke Masjidil Aqsa, ke bumi Palestin untuk perjuangan dan menang selepas keluar daripada bumi Mesir, Jadi ini adalah sebagai satu panduan motivasi kepada para sahabat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa bukan sekadar mereka yang diberikan semangat untuk berperang menghancurkan kepada kebatilan, tetapi ia juga adalah perkara yang pernah berlaku pada orang-orang beriman pada zaman Nabi Musa, Bani Israel yang kita baca sekarang ini. Dan Allah membawakan pada ayat 246, alam tara ilal mala'i min bani Israel. Apakah kamu tidak memerhatikan kepada malak ya? Malak ini influencer ataupun mereka yang ada pengaruh Ustaz ya, mim bani Israel, daripada Bani Israel. Bila kita melihat pada alam tara ini, kita perlu beri perhatian, muncul pada ayat 243 sebelum ini, sekali lagi muncul. Allah bertanya kepada kita yang membaca Ustaz ya, apakah kamu tidak memerhatikan? Memanglah kita tak perhatikan, tapi maksudnya ialah lihat dengan mata hati, dengan ilmu yang diwahyukan kepada kita, satu. Yang keduanya, bila orang cakap kau tak tahu ke, kan, ataupun tara ini kamu melihat, macam kita kalau cakap bahasa London kan, kalau katakan awak tahu tak, awak nampak tak apa yang berlaku dalam keadaan negara ini? Oh, I see. Kan, I see itu bukannya maksudnya saya tengok depan mata, saya memahami.
Alam tara ini, apakah kamu tidak memahami kepada satu hakikat yang sepatutnya diketahui. Jadi bila Allah sebut alam tara, kalau kita tak tahu tu, kita rasa alamak saya tak tahu, saya kena cari tahu. Dan saya kena mencari ilmunya. Ini respon bila kita melihat alam tara yang berulang di dalam Al-Quran. Jadi apakah isu yang perlu kita tahu, dan Bani Israel sebenarnya amat mengetahui tentang perkara ini. Sebahagiannya Ustaz ya, sebahagian mereka sama je, dia tak baca Taurat ataupun tak tahu detailnya. Jadi mereka tak tahu, jadi mereka diseru untuk mengetahui tentang al-mala'i min Bani Israel, sebahagian pemuka ataupun pemimpin yang berpengaruh daripada Bani Israel selepas min ba'di Musa. Sebenarnya boleh dia cakap perkataan ba'di Musa Ustaz ya, tapi bila menggunakan min ba'di Musa, selepas daripada Musa, maksudnya tak lama selepas Nabi Musa wafat berlaku peristiwa ini. Bukan jauh sangat. Baru je Nabi Musa wafat, berlaku peristiwa apa? Idh qalu, mereka berkata kepada Nabi mereka. Nabi ini yang dibawakan oleh Imam Tabari, namanya Ustaz, panjang Samuel bin Bali bin Alqamah bin Yarham bin Ilihu bin Tahu bin Suf bin Alqamah bin Mahiz bin Amusan bin Azriya bin Safniali bin Alqanah bin Abi Yasif bin Qarun bin Yasar bin Qawis bin Lahai bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Nak ceritanya ini keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam membawa kepada Nabi Samuel. Ada yang kata nama lainnya adalah Nabi Syamun. Syamun dia bahasa Yahudi ni ada Syam, ada banyak Syasha kan. Nama macam orang Melayu cakap Samion lah, lebih kurang begitu. Okey, dia punya bunyi dia. Baik. Jadi dalam ayat ini mereka bertanya pada Nabi mereka, lahumu ba'ath lana, yang itu nabi bagi mereka yang diutuskan. Dia minta apa? Ib'ath lana malika. Tolong utuskan kepada kami ini seorang raja untuk kami ini nuqatil fi sabilillah. Kalau kita perasan dalam ayat ini ada sesuatu yang tak kena. Yang tak kenanya apa? Kita berehat sebentar Ustaz ya. Kembali semula selepas ini dalam My Quran Time. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infak. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ألم تر إلى الملأ
عهد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada ayat 246 pada halaman yang ke-40 untuk kita sama-sama belajar salah satu perkara penting. Allah menyatakan alam tara, apakah kamu tidak melihat, apakah kamu tidak memahami sebenarnya satu peristiwa di kalangan pemuka al-mala' min Bani Israel. Kita kena faham bahawa Bani Israel bila mereka berada di Mesir ustaznya, mereka oppress, ditekan oleh siapa? Oleh Firaun yang dinasihati oleh al-mala'. Ya, dan kali ini Allah menggunakan sekali lagi perkataan al-mala', iaitu mereka yang berpengaruh di kalangan Bani Israel. Rupa-rupanya mereka dulu ditekan oleh al-mala' daripada tentera ataupun kerajaan Firaun. Perangai al-mala' sana itu berulang balik di sini ustaz. Berulang kembali ya kepada Bani Israel kerana mereka tidak belajar sesuatu, malah apa yang telah dibuat itu kadang-kadang ustaz ya, kalau junior dekat sekolah itu pernah kena berdebush dengan si senior, dia kata saya tak suka sampai satu masa dia yang jadi senior nanti dia akan pukul kawan ataupun junior kat bawah. Ya, kerana apa? Cycle kezaliman itu dia masuk ke dalam diri seseorang dan dia tidak sedar dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun pada satu masa dahulu dia pernah dizalimi. Jadi ini perkara yang perlu kita belajar tentang istilahnya victimize saja. Victimize mindset iaitu cara berfikir orang yang menjadi mangsa. Kadang-kadang dia tak suka, dia ditekan sebagai seorang pekerja. Bila dia jadi bos nanti dia tekan pekerja dia. Disebabkan dia tidak sedar bahawa perkara ini perlu diberi perhatian dan berhati-hati dalam melaksanakan kehidupan kita. Maka bila Allah menyeru kepada kita alam tara itu, maka permintaan yang perlu diberi perhatian, perkataan yang perlu diberi perhatian ialah bila pemuka ini menyatakan ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Kita sudah belajar pada ayat 244, waqatilu fi sabilillah itu berperanglah pada jalan Allah, itu seruan daripada Allah, sepatutnya terus respon ustaz kan, untuk kami jom kita pergi berjuang berperang di jalan Allah. Tetapi kat sini mereka ada isu, mereka minta ada satu ketua untuk kami berjuang di jalan Allah. Dia ada satu tambahan, iaitu kalau ada ketua kami berjuang, tak ada ketua kami tak nak berjuang. Ya, jadi dia istilahnya dia beramal itu bergantung kepada ketua dia. Satu. Yang keduanya, bila kita tengok dalam ayat ini, kita tahu nampak ada sesuatu tak kena. Rupa-rupanya mereka bercakap dengan Nabi. Nabi suruh daripada Allah suruh berjuang berperang di jalan Allah. Taat je lah pada Nabi itu sebut. Jadi pemuka ini dia minta kepada Nabi Samuel ini untuk dibangkitkan satu ketua. Sebenarnya dia nak bercakap pengikut Samuel, orang miskin-miskin, nelayan dan sebagainya, dia orang takkan nak dengar cakapnya. Sebenarnya mereka nak minta endorsement daripada orang agama. Nabi Samuel ini, lantik je lah kami yang salah seorang ni jadi ketua, dan bila kami dilantik oleh Samuel, Nabi Samuel ini, maksudnya pengikut-pengikut Samuel yang nelayan, miskin-miskin ni pun akan kata, tengok, kita bukan percaya pada pemuka-pemuka ini, tapi Nabi pula maksudnya Nabi Samuel ini sudah pun endorse, jadi kita kena percayalah. Ini adalah taktik orang-orang influencer maksudnya, influencer ekonomi, politik, orang-orang politik biasanya dia akan menggunakan ustaz-ustaz pada zaman Bani Israel ini untuk apa? Tolong endorse kami, tolong pilih kami, angkat kami, padahal sebenarnya mereka nak berjuang pada jalan Allah ni terus je lah, tak payah nak diangkat-angkat ketua dan sebagainya. Nabi itu sudah muncul pada waktu mereka. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu kita pelajari, bahawa jangan tertipu dengan mereka yang menunggang agama. Di kalangan ahli politik, di kalangan ahli ekonomi, di kalangan pemimpin yang ada, kadang-kadang digunakan orang agama untuk mendapatkan endorsement, lepas tu dia tinggalkan. Ya. Maka apakah perkataan Nabi Samuel? Kita baca daripada perkataan qal hal asaitum sehingga kepada ayat ataupun bahagian min diyarina wa abnaina. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Safas. Wahya penunggang agama Na'udzubillah min dzalik Safas. Kita nak baca tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, bermula daripada qala hal asaitum, betul?
Betul Ustaz. sampai pada wa abnaina. Okey. Jom kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, respon daripada Nabi Samuel, hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Maksudnya jawapan Nabi Samuel ini, jika diwajibkan ke atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Kan? Kalau kamu minta-minta sangat untuk kutiba alaikumul qital, difardukan berperang, kamu bukan berperang. Respon daripada al-malak ini, pemimpin ataupun mereka yang berkuasa ini, qalu wama lana alla nuqatil, ya, takkanlah kami ini tak berperang padahal kami ini telah diusir daripada negeri kami dan juga anak-anak kami pun telah diusir. Sebagaimana kita maklum bahawa bila mereka berada di satu kawasan, Ustaz, ya, mereka itu diusir oleh pemerintah yang zalim pada waktu itu, maka inilah respon mereka. Dan respon ini nampak macam baik, Ustaz, ya? Nampak macam wah, ni betul-betul nak berjuang ini. Tetapi inilah hakikat bagaimana orang yang menunggang agama sebenarnya yang perlu diberi perhatian. Di mana satu, dia nak dapatkan endorsement daripada orang agama, dan kemudian bila orang agama cakap betul ke kamu ni nak buat apa yang ni susah ni, nak nuqatil fi sabilillah, dia kata takkanlah kita tak berjuang. Kita adalah orang yang menjadi pejuang kepada negara ini, ya, dan kita akan sama-sama pejuang agama. Cakap je lebih, Ustaz, ya, cakap je lebih. Nanti kita akan tengok lagi apakah respon ataupun kesimpulan daripada Allah pada ayat ini. Namun kita perhatikan dahulu perkataan pilihan pada hari ini, iaitu perkataannya ialah alam tara ilal mala'i min bani Israel. Perkataan yang kita ingin fokuskan adalah tara, ya, daripada perkataan ra'a, iaitu melihat dan memerhatikan. Banyak kali berulang, 328 di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-Anfal. Untuk sama-sama kita beri perhatian selepas ini, kita akan jumpa nanti alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Sebenarnya bukan Allah suruh kita perhati itu, tak nampak ke? Tak nampak. Bukan begitu, ya. Sebenarnya bila Allah tanya tersebut adalah untuk melihat adakah kita pernah tahu berita tersebut, adakah pernah faham tentang hakikat tersebut. Kalau tak faham, sila beri perhatian, carilah ilmu berkaitan dengan topik tersebut, kerana topik tersebut, Ustaz, ya, dalam hal ini tentang penunggang agama di kalangan orang ekonomi, orang politik dan sebagainya, memang sudah bermula daripada dulu, ya. Dan mereka nak dapatkan orang agama pasal nak dapat pengikut orang agama, bukan nak orang agama tu. Betul. Ya, kadang-kadang dia bayar orang agama itu, bayar sikit, tapi rupanya dia dapat banyak daripada orang-orang bawah yang akan ditipu ataupun kena scam, kecuali kalau malak itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya mengapa Quran ini perlu kita bawakan, Ustaz, ya. Pemimpin kena faham agar pemimpin itu tahu, oh okey, saya jangan guna orang agama, kan. Jadi berbanding dengan minta jadi ketua terus saja taat, buat je derma ke apa ke, tak payah panggil ustaz ke apa ke untuk menyatakan banyak-banyak ni dalam khutbah, Ustaz, ya. Kita pilihlah YB ini, kan, tak payah kita cakap nama orang tersebut. Khawatir apa? Khawatir bila kita sebut namanya, kita angkat dia, maka rupa-rupanya kita termasuk dalam perangkap, ya. Maksudnya ustaz itu termasuk dalam perangkap menaikkan orang yang sebenarnya tak perlu orang pun untuk berbuat sesuatu kebaikan. Penduduk, rakyat, semua orang bertanggungjawab dalam melaksanakan apa sahaja seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah satu perkara yang besar untuk kita fahami tentang peraturan sosial kehidupan kita, dan kita berehat sebentar, kembali semua selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin.
جاهينا وارزقنا تلاوته. Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjarannya seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya Allah, macam tu Ustaz Usai ni. Seakan-akan Ustaz Usai ni malam ke-8 solat tarawih dapat pahala Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya Allah. Saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni sebegini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambil lah iktibar kan. Betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan yang kecil. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد، هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح، هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد، هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح. عيش عزيزا أو مت شهيدا، عيش عزيزا أو مت شهيدا، ولا تبالي لي للعود، ولا تبالي لي للعود. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هيا بالجهاد. Dia lagu ni dia kena tegas kan? Memberi Serak-serak pun tak apalah. Tak apa. Semangat lah. Semangat terus. Maksudnya Semangat. jangan terus dibuai lemang, ketupat dan rendang. Oh ya, betul Ustaz ya. Sebenarnya raya sehari ya. Jangan sampai dia lembik macam lemang kan ya. Jadi teruskan semangat dan siapkan tahniah kepada semua tuan-tuan yang terus bersama Al-Quran dalam My Quran Time, yang rakan-rakan kita di studio Ustaz ya. Ya, betul. Semangat. Kumpulan istiqamah dan juga menyahut seruan jihad. Betul. Macam lah. Okey. Baik, jadi kita nak meneruskan segmen kita dengan kita singgah seketika ke ruangan tajwid. Kita nak melihat ayat yang ke-246. Iaitulah kita nak tengok pada kalimah malikan nuqatil. Kita nak menyempurnakan sebutan huruf-huruf pada kalimah malikan nuqatil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Iaitulah surah Al-Azim, iaitulah perpindahan daripada malikan kepada nuqatil. Ada dua huruf yang kita nak beri fokus, iaitu satu huruf kaf, yang kedua huruf qaf. Malikan nuqatil kan. Jadi jangan kita baca tipis pada qaf. Malikan nuka. Ataupun neka dia longgar, dia tak bunyi sebab huruf kaf dengan qaf. Huruf qaf aqa. Lidah kita maka qaf berada di pangkal ataupun berada di dalam lidah kita, hujung lah. Hujung kat sini, pangkal. Kan? Tak tahu hujung pangkal. Hujung kat sini. Hujung sini ni hujung keluar lidah kan, hujung. Ni pangkal. Dekat dengan anak apa? Anak sulung. Anak tekak. Dekat dengan anak tekak kan. Qa, sebut qa. Ka. Ka bukan di pangkal, ka dekat dengan langit. Depan sikitlah daripada qaf tadi. Ka. Ka. Malikan nuqatil. Cuba. Malikan
Bagus, subhanallah. Itu antara yang kita nak perhatikan. Begitu juga kalau kita turun satu baris lagi dekat bawah dia tu, iaitulah alaikumul qital. Jumpa tak? Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital. Mula-mula kaf, lepas tu qaf. So kena hati-hati, jangan qital tu jadi tipis. In kutiba alaikumul qital, tipis. So kena bezakan. Satu mula-mula kaf, yang kedua qaf. In kutiba alaikumul qital. Kan? Cuba. Kutiba alaikumul qital. Bagus, subhanallah, masya-Allah. Itu dua kalimah fokus yang kita nak perhatikan pada kali ini. Pertama, kaf dengan qaf juga kalimah malikan nuqatil. Cuba. Malikan nuqatil. Kalimah yang kedua bawah dia, baris bawah dia. In kutiba alaikumul qital. Cuba. In kutiba alaikumul qital. Masya Allah. Jadi dalam ayat yang 246 ni banyak huruf qaf ada banyak tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak. So jadi kerja rumah lah, homework untuk latihan huruf qaf. Latihan huruf qaf. Okey, baik. Jadi kita nak cuba hafal. Wah, ayat ni panjang ni. Ustaz, besok Arabi ni. Tak apa, kita cuba tengok dalam masa yang ada ni, kita cuba tengok berapa kalimat ataupun berapa baris yang kita boleh cuba hafal. Baik, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. 1, 2, 3 silakan. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Bagus, hati-hati Israel jangan melantun. Isa kan? Isra kan? Jangan Isra tak nak. Isra. Maksudnya bila kita sebut is tu, masa tu jangan potong dia. Jangan terus masuk ra. Bagi dulu. Isra. Kan? Jangan isra. Bila kita potong kat tengah tu, dia akan jadi isra. Sebab kita nak masuk ra. Okey, sekali lagi. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Cuba. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Bagus. Cuba tengok kalau kita perhatikan ataupun kita cuba baca tanpa tengok mushaf atau Al-Quran, tengok sampai dekat kalimah mana ya. Mungkin sampai Israel dulu, cuba. 1, 2, 3. Alam tara ilal mala'i min bani Israel. Wais, macam boleh sampai habis je. Sampai hujung. Cuba sekali lagi. Sampai mim ba'di Musa. 1, 2, mula. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min
Masya Allah, subhanallah. Min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu mub'ath lana malika. Cuba 1, 2, 3. ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu mub'ath lana malikan. Aiyah. Nanti dulu. Okey, sampai Musa dulu sampai Musa pula, sampai Malika. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا. 7 perkataan. 1, 2, 3. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا. إذ قالوا لنبي لهم. Cuba. إذ قالوا لنبي له. Okey, jangan tengok. Tengok depan. 1, 2, 3. إذ قالوا لنبي له. Bagus. Subhanallah. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا. Cuba 1, 2, 3. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi nak sambung lagi tadi kan? Ada yang sambung lagi. Selepas ini kita akan sambung. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini dalam My Quran Time. Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Disebutkan oleh Coach Jamil tadi berkenaan dengan aiqadha wa aiqadha ahlahu, dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan menggerakkan, membangunkan, mengejutkan ahli keluarganya, isteri-isteri dan keluarganya. Itu adalah benda yang memang kita akan faham terus daripada hadis tersebut. Namun para ulama kita mengatakan yang perlu ditekankan daripada perkataan itu ialah kita tidak berseorangan melakukan kebaikan. Kita kena ingat bahawa kita ada keluarga yang kita nak gesa mereka, gerakkan mereka untuk melakukan ibadat bersama kita. Kita tak nak masuk syurga seorang-seorang. Itulah yang mudahnya. Jadi kalau kita ada kawan, kalau kita tak ada keluarga, mungkin kita sedang belajar ke apa, kita ada kawan-kawan yang tidur, kejutkan dia. Kejutkan dia bangun. Apatah lagi mungkin dia ada program pagi itu, program iftar dan sebagainya, sebagai AJK kan dan sebagainya. Dia keletihan. Balik dah sembahyang tarawih, dia tidur, kita cuba gerakkan dia, at least dia bangun, sekurang-kurangnya dia bangun dan dia membacalah sedikit zikir-zikir yang mudah dibaca dan pahalanya besar. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infak pada hari ini, pada episod yang ke-135 untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 246 pada halaman yang ke-40. Dan kita sudah pun melihat pelajaran demi pelajaran yang amat besar dalam kita memahami apakah kaitan di antara malak, mereka yang berpengaruh di peringkat ekonomi, di peringkat sosial, di peringkat politik, yang dikaitkan dengan tokoh agama, dan bagaimanakah kerjasama ataupun kaitannya itu perlu diberi perhatian. Dan di hujung itu Allah membuat kesimpulan, falamma kutiba alaihimul qital. Mari sama-sama kita baca, dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran, penonton-penonton semua. Kita nak menyambung bacaan kita dari falamma sehinggalah akhir wallahu alimun bizzalimin. Juga kita akan jumpa banyak ke huruf qaf. Al-qital qalilan, kan kita akan jumpa insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, Allah menyatakan di hujung itu, tetapi ketika perang itu diwajibkan ke atas mereka, mereka berpaling kecuali sebahagian kecil daripada mereka. Falamma kutiba alaihimul qital tawallau, mereka berpaling, tidak mahu berperang, illa qalilan minhum. Berapa banyak yang kecil ini Ustaz ya. Dalam kisah seterusnya nanti kita tengok macam mana nama raja tersebut adalah Talut ya, Talut, dan yang mengikutnya itu qalil itu adalah 300 lebih Ustaz, sekitar 313 macam nombor tentera Badar. Ya, itu sahaja yang mampu mengikut kepada perjuangan perang tersebut. Yang lainnya semua terkandas. Kerana apa? Kerana mereka hanya cakap dekat mulut je Ustaz. Cakap dekat mulut kerana nak membina lebih banyak pengaruh, bukannya kerana ingin berjuang sebenar-benarnya. Maka Allah menyatakan wallahu alimum bizzalimin. Allah mengetahui siapa yang zalim. Siapa yang zalim ini adalah satu perkara yang penting, di mana al-malak ini sebenarnya adalah penzalim dan juga dia mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dan dalam hal ini kita perlu maklum Ustaz ya, mengapa ada kaitan malak dan juga nabi tadi. Dia minta untuk dipilihkan raja. Endorsement ataupun pengiktirafan daripada orang agama ini diakui dalam bidang sosial. Ya, kalau nak dah cari pengaruh, cari orang agama. Nak jual produk pun cari orang agama. Nak pilihan raya, cari orang agama. Maka itu adalah teknik berkesan yang sudah pun diamalkan sejak dahulu kala lagi. Tetapi dalam masa yang sama, ialah apa yang perlu kita belajar daripada ayat ini ialah orang agama ni Ustaz ya, kita memang kena beri ketaatan 100% hanya pada Rasul sahaja. Orang beragama kadang-kadang dia kata saya pilih A sebagai pemimpin saya beli produk B contohnya, berhati-hati je lah. Ya, pasal walaupun orang percaya pada orang agama ini, tetapi kita sebagai orang awam jangan sampai merasakan dia ini adalah kudus dan kultus. Semua apa yang dia cakap, apa yang dia guna, sampai pen dia guna pun Ustaz. Pen dia guna pun dia kata ini pen ini bawa berkat untuk tadabbur. Kan? Itu adalah satu salah faham yang perlu diberi perhatian, sehingga kan kalau ianya tidak diambil berat Ustaz ya. Orang akan menggunakan orang agama untuk memanipulasi cara berfikir, cara kita memilih, cara kita hidup. Kerana apa? Kerana kita samakan tokoh agama itu sebagai segala-galanya. Padahal kita kena asingkan, kalau mesej yang disampaikan itu adalah kebenaran daripada wahyu, daripada Quran, itu kita kena ikutlah Ustaz. Ya. Tetapi kalau bab-bab dia pakai kereta apa, dia pilih pemimpin apa sebagainya, kita perlu juga bertanggungjawab untuk
membuat pilihan yang ada. Jadi ini adalah sedikit pelajaran daripada ayat 246, dan pada ayat yang seterusnya nanti kita akan belajar dalam episod akan datang. Apabila mereka minta pilih ketua, akhirnya muncullah ketua tersebut. Betul. Dan clue ketua tersebut ialah bukan di kalangan malak tadi Ustaz. Awalnya dia ingatkan bahawa kita lah kot antara banyak-banyak ni yang akan terpilih, kan. Rupa-rupanya tak terpilih. Ya, Allah tidak memilih di kalangan mereka. Dan itu juga nanti kita akan lihat bagaimana respon mereka minta sebenarnya dibangkitkan Malika ataupun raja ini tidak ikhlas sebenarnya. Dia bukannya nak betul-betul jawapan daripada Nabi, sebenarnya dia nak bagi clue. Nabi, Samuel, tolong pilih salah seorang daripada kami. Mudah untuk kami untuk meneruskan ataupun melebarkan pengaruh yang ada pada mereka. Jadi ini sedikit Ustaz, ayat yang panjang yang mungkin Ustaz nak tambah sedikit dia punya sedekoh tajam sebelum kita berlabuh. Ya, betul Safas. Memang ayat ni ayat panjang Safas, dan memang memerlukan kepada pengawalan nafas kita lah, pengawalan nafas kita, dan tak semua pembaca ataupun kita memiliki nafas yang panjang. Tapi itu bukanlah satu halangan untuk kita baca Quran. Kata saya tak ada nafas. Tak ada nafas. Belum apa-apa lagi tak ada nafas. Tak ada nafas. Tak ada nafas, tak ada suara. Bukan tak suara tak ada. Itu yang jawab suara tak ada tu, suara je. Kan? Jadi sebenarnya ada, cuma teknik je barangkali kadang-kadang kita ataupun persediaan sebelum baca tak ada. Jadi kita kena perhatikan ataupun kita kena tarik nafas sebelum kita baca, dan antara kalimah ataupun huruf-huruf yang perlu kita beri perhatian, tadi kita dah kongsikan tadi huruf qaf. Kalau kita tengok satu lagi kalimah, iaitulah qala hal asaitum. Qala hal asaitum, dengan huruf ain. Qala hal asaitum. Sebab ada yang ambil ringan Safas, dia baca dengan hamzah. Qala hal asaitum, asaitum, kan, asaitum. Ya ain dibaca dengan hamzah, ya hamzah dibaca ain pula, kan. Mu'minun, innal ladzina amanu, dia tu punya Arab sikit. Kan, lebih Arab daripada Arab. So kena hati-hati. Kalau kat sini ain, qala hal asaitum, situ. Dan juga satu lagi, itulah pada kalimah wa qad ukhrijna. Tu. Wa qad ukhrijna, satu huruf qad, qalqalah dal. Wa qad, lepas tu jaga kha. Kha jangan bunyi ha. Wa qad ada yang baca macam tu. Wa qad dia bunyi ha. Yang kha bunyi ha, ya ha bunyi kha. Sami'allahu liman hamidah. Dia ada tu dekat ha. Terlebih. Terlebih. Jadi macam mana nak buat? Kenal pasti tempat keluar dia. Kha. Kha di mana? Di hujung rongga ataupun di permulaan rongga kerongkongan kita. Ada kha dengan ghain. Kha ra, kha ra. Ha bawah dia. Ha. Pangkal apa dia? Dua huruf a dengan ha. Jadi waqad ukhrijna. Kalau saya kata tadi Ustaz Fas, yang lebih Arab daripada Arab tu. Waqad ukhrijna min diyarina wa'aban amboi. Tarik tu tegang kepala. Itu lebih sikit ya. Masya-Allah ya. Jadi penting maksudnya tadarus lah ataupun talaqi dengan guru. Masya-Allah ya. Dan ini membawa kita kepada resolusi kita di hujung ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, kita tidak meminta sesuatu dengan tujuan memperlekehkan kelebihan seseorang. Yang kedua, kita sanggup berkorban harta dan jiwa demi sebuah perjuangan. Dan yang ketiga, kita setia bersama dalam medan perjuangan dan mengharapkan pertolongannya, bukan mengharapkan pertolongan dari sesama makhluk semata-mata. Kita berdoa kepada Allah SWT agar kita tidak ditipu ataupun dimanipulasi oleh orang-orang di sekitar kita dalam membuat pilihan. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, ibu
ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada kami mengikuti orang-orang yang akan menjauhkan kami daripadamu ya Allah, daripada kata-katanya, daripada perbuatannya, daripada janji-janjinya ya Allah. Akan tetapi ya Allah, dekatkan kami kepada orang-orang yang akan mendekatkan kami kepadamu ya Allah, daripada percakapannya, perbuatannya, pengamalannya ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan terus kita sama-sama berjuang dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform untuk sama-sama kita menggunakan potensi rezeki yang Allah kurniakan kepada kita untuk sama-sama ya berjuang dan tidak pandang ke belakang, kerana kita tahu bahawa ianya adalah bekalan untuk kita sampai menuju kepada Tuhan. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. وأطراف النهار واجعله لنا هجتين